Hai semua, hari ini saya akan memulakan perjalanan saya untuk memasak di sebuah kedai antik di Baranang. Ini adalah salah satu jalan yang menembusi ke Baranang antik, iaitu jalan di dalam kampung. Begitu nyaman dan indah ya, pemandangan dekat kampung. Baranang terletak di daerah Hulu Langat dan Selangor, bersebelahan dengan Mukim Semenyih dan daerah Sepang. Di utaranya adalah Pekan Semenyih dan mengarah ke selatan adalah Mantin, Negeri Sembilan ya. Jadi anda juga boleh mengikut jalan besar daripada Semenyih ataupun daripada Mantin untuk ke Galeri Antik Baranang ya. Galeri Antik Baranang ni dimiliki oleh Encik Mazlan Ma'ruf dan isteri beliau, Puan Siti Dayana atau Kak Di, lebih dikenali sebagai Kak Di ya. Jadi saya dah set up semua untuk masak. Dan di sini kita ada tempayan antik yang dijual di sini. Berusia puluhan tahun Jadi sambil kita masak, kita tengok, cuci mata. Dan kita juga ada pasu untuk membuat bahulu. Mak-mak kita dulu ya buat bahulu menggunakan pasu ni ya. Saya masih ingat lagi mak saya menggunakan pengenjut telur yang lama tu ya. Jadi di sini pun ada juga. Jadi apa kaitannya masakan dengan barang antik ya? Saya sebenarnya tertarik pada pinggan mangkuk yang digunakan zaman mak-mak kita dulu ya, iaitu digunakan oleh orang dulu-dulu yang telah berusia puluhan tahun dan begitu tahan sehingga kini ya. Jadi sekarang merupakan trending di mana generasi muda sekarang mula berminat menggunakan pinggan-pinggan mangkuk lama dan barang-barang hiasan lama, sama ada untuk dihias di rumah ataupun digunakan untuk kegunaan harian ya. Seperti pinggan mangkuk yang ada di sini. Jadi hari ini kita bersiaran di sini di sebuah kedai antik, iaitu di Baranang Antik. Jadi saya dijemput untuk masak di sini. Jadi sini ada kawasan luas, saya nak masak di sini ya. Sambil kita cuci-cuci mata, lihat barang-barang antik yang ada di sini ya. Akan mula sekejap lagi. Kita ada dua jenis resepi atau masakan. Masakan kita hari ini adalah paria sumbat daging dan juga sambal buah kerdas ya. Jangan lupa tengok sampai habis. Stay tune. Di sini saya gunakan dalam 20 biji bawang merah dan satu mangkuk kecil ikan bilis ya, untuk kita punya rencah. Kita akan blendkan secara kasar ya, jangan halus sangat. Saya telah pun kisarkan bawang dan kita punya ikan bilis tadi ya. Untuk masak kita punya sambal kerdas, kita perlukan buah kerdas, kemudian bawang dan ikan bilis yang telah kita kisar tadi, juga cili hidup dan cili padi. Kat sini saya gunakan 8 biji cili hidup dan juga 5 biji cili padi ya. Kalau tak nak pedas boleh kurangkan. Kita juga perlukan 3 ulas bawang putih, 1 inci halia,
dan sedikit belacan. Mula-mula saya akan tumbukkan halia, bawang putih dan kita punya belacan dulu. Sekarang kita nak tumbukkan bahan-bahan yang masih belum ditumbuk. Kita tumbukkan dulu halia, bawang putih dan belacan tadi untuk bahan tumisan kita nanti. Okay, sekarang kita nak tumbuk buah kerdas kita pula. Kita pecah-pecahkan isinya supaya mudah untuk kita membuang kulit dia. Lepas kita tumbuk macam ni, kita punya buah kerdas, bolehlah kita buangkan kulit dia yang ada lebih-lebih sikit tu. Okey, mula-mula kita panaskan minyak. Jadi bahan-bahan pun dah siap. Okey, tadi saya dah tumbukkan kita punya halia, bawang putih dan belacan. Kat sini saya dah kisarkan cili padi, bawang, ikan bilis, dan kita punya kerdas pun dah ditumbuk. Okey, jadi kita akan mula masak. Kita tumiskan sementara kita tunggu minyak kita panas. Mula-mula kita akan tumiskan bawang kita dulu. Tumiskan bawang dan ikan bilis. Tumiskan hingga agak kering. Dan saya akan masukkan bahan yang telah kita tumbuk tadi, halia, bawang putih dan belacan sikit. Halia ni sebenarnya guna dia untuk membuang angin. Biasa ada orang makan buah kerdas ni, ada yang tak tahan dengan angin, berangin badan. Bawang dah setengah masak, bolehlah kita masukkan kita punya cili yang telah kita kisar awal tadi. Cili, saya gunakan 8 biji cili, dan juga cili padi sebanyak 5 biji. Saya telah kisarkan awal tadi. Okey, kita gorengkan sehingga garing. Biasanya saya tumis sambal, saya gunakan minyak yang lebih sedikit. Kita biarkan sambal kita masak dulu. Kalau bahan-bahan yang dikisar semua masak, kemudian bolehlah kita masukkan perasa. Dan juga garam. Sambal pun dah mula kering. Okey, apabila kita punya sambal dah naik minyak, bolehlah kita masukkan buah kerdas yang telah ditumbuk tadi. Jadi kalau nak memudahkan, anda boleh rendam dulu sebelum kita tumbuk. Rendamkan, buangkan kulit, kemudian baru ditumbuk. Okay, hari ni saya buat outdoor. Saya nak cepat. Okay, lepas ni kita tunggu dia masak. Ni ada sebati dengan sambal tu. Okay, kita biarkan 10 minit. Perlahankan api. Okay, biarkan dia masak. Sambil tu kacau-kacau. Okey, kita punya sambal kerdas dah pun masak. Jadi boleh letak secubit gula kalau nak. Kalau tak nak pun tak apa.
Okey, dah garing. Bolehlah diangkat Kemudian kita perlukan dalam satu ikat daun ketumbar dan kita akan hiriskan halus-halus untuk kita campurkan dengan daging sumbat bekus kita nanti. Okey, untuk kita punya peria sumbat daging, kita perlukan peria Kat sini saya gunakan 3 biji peria yang telah dibuang biji dia, korekkan dalam dia. Kemudian kita ada satu paket daging pisah. Mula kita keluarkan biji peria dia, buangkan. Okey, kita habiskan, kita buat yang sama pada yang lain Dan kat sini saya dah potongkan cili merah dan bawang merah. Saya gunakan dalam 6 biji bawang merah yang kecil Okey, daun ketumbar pun saya dah potong-potong. Sekarang kita nak tumbukkan kita punya bawang putih dan halia sikit, 2 inci halia, 2 ulas bawang putih. Sini kita dah tumbukkan kita punya bawang putih dan halia tadi. Campurkan dengan daging. Okey, kita campurkan semua bahan yang telah kita potong tadi, bawang, cili, daun ketumbar, dan kita masukkan garam tadi Masukkan garam dan sedikit perasa. Dan bolehlah kita gaul sehingga rata Saya akan gunakan tangan senang. Cuci tangan dan kita akan gaulkan. Okey, kemudian kita pecahkan 2 biji telur. Campurkan. Gaulkan rata-rata Sebab nanti kita akan masukkan dalam kita punya peria. Dan lepas tu kita akan kukus. Okey, kemudian kita campurkan dengan sedikit lada sula. Dan kita kacaukan rata-rata. Okey, kemudian kita akan sumbatkan ke dalam kita punya peria. Kita masukkan ke dalam ni. Pakai ujung sudu senang. Jadi kita buat yang lain pun sama macam tu juga. Masukkan pakai sudu, sumbat pakai ujung dia. Okey, sampai dia penuh. Pastikan buat sampai ujung sebab nanti tak penuh, tak diisi. Okey, kita masukkan sampai hujung.
Terisikan padat-padat Tidak, nanti isi dia tak cantik. Okay, tekankan sikit. Dia dah padat, tak boleh sumbat. Okay, maknanya dah cukup. Okay, kita habiskan yang lain. Okay, kita panaskan kukus kita dulu. Saya guna kuali je. Letak tempat kukus ni. Tutup bagi dia mendidih. Okey, bila air dah mendidih, bolehlah kita masukkan kita punya peria Kita susun satu-satu. Okey, kita dah masukkan kita punya peria. Kita tutupkan Kita kukus sehingga masak. Kita dah pun masak. Jadi bolehlah kita angkat Jadi kita ada lebihan daging, kita akan masak juga lebihan daging tu. Masakan yang mudah ataupun simple. Okey, jadi tadi masa kita buat kita punya peria, kita ada lebihan daging. Kita bulat-bulatkan dan kita akan masak Okey, kita panaskan sedikit minyak, sikit je untuk kita goreng lebihan daging kita tadi. Bila kuali dah panas, minyak pun dah panas, bolehlah kita masukkan kita punya lebihan daging tadi dan kita akan goreng sehingga masak. Balik-balikkan. Bagi dia garing baru balikkan. Okey, kita balik-balikkan. Kita kasih api Api besar sangat nanti tak masak. Okay, dia akan jadi lebih kurang macam bergedil Ini bukan bergedil. Ini lebihan kita buat peria tadi. Itulah kita masak. Okey, kita kecilkan sikit api bagi dia masak dalam Okey, apabila daging dah masak dengan sempurna, okey, bolehlah kita tuangkan ke atas daun bawang Daun bawang tu boleh potong-potong ataupun boleh hias macam ni. Dan kita tuangkan daging yang telah dimasak tadi Okey, kemudian bolehlah kita hidangkan. Dah pun siap. Inilah masakan kita tadi Peria daging sumbat kukus dengan sambal kerdas. Okey, sambal kerdas pun dah siap masak. Dan kita juga kat sini ada lebihan daging daripada peria kukus yang kita masak tadi. Jadi kita gorengkan seperti bergedil supaya tak membazir. Okey, jadi semuanya dah siap. Bolehlah kita hidangkan. Selamat mencuba.